KPM. Dari Sungai Pelik datang ke Petaling Jaya, datang kerana mendapat jemputan. Mengapa perlu dasar ekonomi negara? Adakah hanya untuk tontonan? Berkelana jauh dari Kelantan, singgah sebentar membeli ikan. Dasar ekonomi negara bukan hanya tontonan, tetapi untuk membangun masa depan. Mat Kilau juga Tok Janggut, pejuang bangsa. Berjuang tanpa hirau lelah dan penat. Kalau maju ekonomi negara, apa yang rakyat akan dapat? Rentap dan Mak Saleh, pejuang negara. Rela berkorban, harta benda. Maju ekonomi negara kita. Rakyat hidup penuh sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda sedang menonton Didik TV KPM? Pada ketika ini kita bersama-sama bersiaran dalam program Menengah Atas 2022 untuk mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 5. Harapnya semua murid-murid yang sedang menonton pada ketika ini, mungkin ibu bapa juga yang turut serta berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Hendaknya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini ya, guru yang bersama dengan kita untuk mata pelajaran sejarah, kita ada Cikgu Muhammad Daniel Ramli, Ketua Panitia Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pelik, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Alhamdulillah. Azhar, apa khabar? Alhamdulillah. Saya nampak cikgu ceria, cikgu bertenaga, maka saya pun dapat rasakan aura positif daripada cikgu tu, cikgu. Terima kasih. Saya juga merasakan aura yang sama daripada Azhar. Baik, insya-Allah. Baik cikgu, kita tidak berdua saja cikgu sebab akan ada yang ketiga untuk bersama-sama kita pada hari ini. Betul. Yang mana kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor yang turut bersama dengan kita untuk memberi pencerahan dan juga memahamkan murid-murid berkeperluan khas, insya-Allah. Baik, untuk hari ini cikgu, kita akan ada juga murid-murid yang akan bersama dengan kita cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan untuk kita berkenalan dengan murid-murid kita yang berada di Google Meet yang kita akan keluarkan untuk adik-adik ataupun murid-murid di rumah menonton, insya-Allah. Silakan cikgu. Okey, boleh. Azhar, terima kasih. Bersama dengan saya hari ini ada 4 orang murid. Yang pertama adalah Aiman. Baik. Yang kedua Hai, Daniel. Hai Daniel. Okay, sama nama dengan saya. Ketiga Iman. Hai Iman. Dan yang keempat Hadif. Baik. Hai Adif, apa khabar? Itu dia. Keempat-empat murid yang akan bersama kita sepanjang siaran ni cikgu. Dan untuk berkenaan dengan mata pelajaran sejarah, sebenarnya apa yang kita nak fokuskan cikgu untuk mata pelajaran ini bagi tingkatan 5 untuk hari ini cikgu? Untuk hari ini ya, kita lihat sedikit. Baik cikgu. Baik, apa yang kita nak belajar pada hari ini Azhar, dan murid-murid berada dalam talian serta murid-murid yang berada di luar sana adalah berkenaan dengan membina kemakmuran negara. Baik. Yang merangkumi 4 perkara ya. Yang pertama adalah berkenaan latar belakang dasar ekonomi baru. Baik. Latar belakang dasar pembangunan nasional, dan 2 perkara melibatkan pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Ya. Itu untuk yang murid akan belajar pada hari ini. Yang kita akan fokuskan dan juga kita memahamkan murid-murid cikgu untuk hari ini. Jadi mungkin kita akan teruskan cikgu untuk sesi pembelajaran kita dan juga mungkin pemahaman kita untuk murid. Adakah rakan-rakan saya murid di Google Meet dah pun bersedia? Kalau dah bersedia, bagi saya double 2 jari macam ni. Ding 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 ding. Boleh? Itu dia. Jadi semua dah bersedia cikgu. Betul. Untuk kita teruskan dengan topik membina kemakmuran negara ni cikgu. Silakan. Boleh. Kita lihat yang pertama Azhar. Kita sama-sama belajar dengan murid berada dalam talian dan murid yang berada di luar sana. Ya. Okay, bahagian yang pertama adalah pembentukan dasar ekonomi baru atau kita ringkaskan dengan DEB. Ya. Ada 2 perkara penting saja yang murid perlu kuasai berkenaan dengan pembentukan dasar ekonomi baru. Yang pertama adalah latar belakang pembentukan. Latar belakang pembentukan 2 perkara sahaja yang murid-murid perlu kuasai, Azhar. Ya cikgu. Yang pertama adalah tempoh masanya. Dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun. Dari tahun 1970 sehingga tahun 1990. Ya. Dan yang kedua, bagaimana dilaksanakan proses
dasar ekonomi baru adalah melalui rangka rancangan jangka panjang pertama atau kita ringkaskan RRJP 1. Baik. Perkara kedua yang kita akan belajar dalam yang kita belajar pada tajuk latar belakang dasar ekonomi baru adalah matlamat. Okey. Ada dua perkara dalam matlamat yang perlu menjadi fokus kepada murid adalah strategi dan isu sosioekonomi. Baik, kita lihat yang pertama ya. Boleh tak? Strategi. Dikenali sebagai strategi serampang dua mata. Kenapa? Disebabkan ada dua fokus yang perlu atau yang ingin kerajaan dapat daripada dasar ekonomi baru. Yang pertama kita lihat adalah membasmi kemiskinan melalui menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Itu yang pertama, membasmi kemiskinan. Serampang yang pertama. Manakala serampang mata yang kedua, itu yang saya guna pakai perkataannya adalah menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. So, perkara yang kedua adalah menyusun semula masyarakat. Yang pertama adalah membasmi kemiskinan. Perkara kedua dalam matlamat adalah isu sosioekonomi. Murid-murid perlu ingat ada 4 isu ekonomi yang menjadi teras kepada pembentukan dasar ekonomi baru. Yang pertama adalah jurang sosioekonomi antara Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. Yang kedua, jurang sosioekonomi antara pantai timur dengan pantai barat. Yang ketiga adalah jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Dan yang terakhir adalah jurang sosioekonomi antara negeri. Dua perkara saja, Azhar, dalam latar belakang dasar ekonomi baru yang perlu murid kuasai. Ini yang diberi fokus lah, yang fokus kepada serampang dua mata tadi. Serampang dua mata tadi. Itu kandungannya. Tapi adakah murid kita menguasai? Maka kita perlu uji. Jeng jeng jeng. Kita menguji murid. Boleh ya, Azhar? Ujian yang pertama, cikgu. Baik, kita lihat ujian yang pertama. Bersedia ya murid-murid dalam talian? Baik, adik-adik ataupun rakan-rakan semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, ting 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 macam biasa, dua jari. Okey, soalan pun terus keluar sebab dah bersedia. Kita keluarkan soalan yang pertama. Berapakah tempoh masa pelaksanaan dasar ekonomi baru? Tempoh masa. Siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Okey, Hadif. Okey, silakan. Tempoh masa pelaksanaan dasar ekonomi baru ialah 20 tahun yang bermula pada tahun 1970 sehingga tahun 1990. Okey, jawapan Hadif 20 tahun. Kita lihat betul atau tidak? Betul atau tidak? 20 tahun. Bermula 1970 hingga betul. Tepat jawapannya. Dapat satu markah Satu markah untuk Hadif. Hadif tadi Hadif. Okey. Baik. Kawan-kawan lain tanya juga, cikgu. Ada soalan lain ke, cikgu? Ada. Jangan risau. Dia dah mula cemburu, cikgu, sebab tak dapat markah lagi. Itu yang saya suka dengan mereka, cemburu kalau tak dapat soalan. Baik, itu dia. Kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan kedua berkenaan dengan maklumat tambahan yang cikgu bekalkan semasa cikgu menerangkan berkenaan matlamat strategi. Mengapakah dasar ekonomi baru dikenali sebagai strategi bersifat serampang dua mata? Serampang dua mata. Siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Kalau tadi Hadif dah menjawab, ini siapa ni? Daniel. Wah, ini mewakili nama cikgu juga ni. Nama sama. Baik, silakan Daniel. Saya cuba cikgu. Baik. Dasar ekonomi baru dikenali sebagai strategi bersifat serampang dua mata kerana mempunyai dua matlamat dalam strategi tersebut, iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Okey, sebab ada dua matlamat, dua hasrat, dua fokus. Kita lihat betul atau tidak? Ya. Membasmi kemiskinan, fokus yang pertama, dan serampang yang kedua adalah menyusun semula masyarakat. Berapa markah, cikgu? Dua markah. Dua markah? Dua markah sebab dua jawapan. Okey, baik. Saya ingatkan tadi sebab nama Daniel tadi. Bukan pilih kasih ya. Bukan pilih kasih. Okey, sebab dua jawapan. Baik, cikgu. Dan kita lihat soalan yang terakhir. Baik, cikgu. Yang cikgu akan tanya pada murid dalam talian. Dan murid yang berada di luar sana juga boleh cuba menjawab. Kita lihat soalan boleh? Boleh, cikgu. Wah, ini dah siap-siap ada 6 markah. Ada 6 markah. Ini maksudnya soalan esei lah. Kalau soalannya. Jelaskan isu sosioekonomi yang membawa kepada pengenalan dasar ekonomi baru. Baik. Cikgu ulang. Jelaskan isu sosioekonomi, merujuk kepada isu sosioekonomi yang membawa kepada pengenalan dasar ekonomi baru. Okey. Baik. Murid yang nak jawab. Siapa yang nak jawab? Ini markah ada 6 ni. 6 markah. Antara
Okey. Zul Zul Iman. Iman. Silakan. Cuba cikgu jawab. Okey, sila. Isu sosioekonomi yang membawa kepada pengenalan dasar ekonomi baru ialah jurang sosioekonomi antara bumi putra dengan bukan bumi putra. Seterusnya, jurang sosioekonomi antara pantai timur dengan pantai barat. Kemudian, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Baik. Hal ini dapat dilihat daripada perbandingan hasil pendapatan mereka. Dan akhir sekali, jurang sosioekonomi antara negeri. Jurang-jurang atas hasil ini telah membawa kepada pembentukan dasar ekonomi baru yang kemudiannya telah memajukan ekonomi negara. Baik. 4 jurang yang diberikan tetapi dijawab secara esei tadi cikgu. Secara esei. Ada pembukaan dan ada penutupnya. Bagaimana jawapan daripada rakan saya ni cikgu? Iman. Iman ya, kita lihat jawapan Iman. 4 jawapan Iman mewakili 4 markah. Baik. Dan Iman menghurai bahagian masyarakat desa dan bandar dan Iman letak satu lagi kesimpulan atau inference. Maka Baik. Iman dapat 6 markah. Tepat. 6 markah untuk Iman. Okey, Itu tahniah, dia. Iman. Itu dia 6 markah untuk soalan yang ketiga. Baik. Murid yang ketiga menjawab. Baik. Walau bagaimanapun cikgu, kita nak berhenti rehat seketika sebelum Baik. kita teruskan lagi aktiviti ataupun mungkin ada soalan-soalan yang kita akan kemukakan ataupun bagi lagi untuk soalan ke depan ni, tapi kita nak berhenti rehat seketika dan semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk mata pelajaran sejarah hari ini, kita nak fokuskan kepada topik kita membina kemakmuran negara bersama dengan guru kita Cikgu Muhammad Daniel Ramli, Ketua Panitia Sejarah SMK Sungai Pelik Selangor, dan kita ada jurubahas isyarat Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Cikgu, kita nak teruskan cikgu untuk topik kita ni membina kemakmuran negara. Silakan cikgu. Okey, kita sambung yang kedua, dasar pembangunan nasional. Baik. Boleh kita teruskan? Silakan cikgu. Okey, pembentukan dasar pembangunan nasional adalah perkara kedua yang murid kita akan belajar, atau ringkasnya DPN. Perkara yang pertama adalah latar belakang pembentukan. Baik. Seperti biasa, apabila ada dasar, ada latar belakang. Dirangka untuk 10 tahun, bermula 1991 sehingga tahun 2000. 10 tahun. Yang kedua, melalui rangka rancangan jangka panjang kedua RRJP2, dan DPN diperkenalkan sebagai usaha untuk mencapai negara maju berdasarkan wawasan 2020. Baik. Itu perkara pertama. Perkara kedua adalah matlamat yang nak dicapai dalam pembentukan dasar pembangunan negara DPN. Yang pertama adalah mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Baik. Itu matlamat paling utamanya. Yang kedua, bagaimana proses untuk mencapai perpaduan adalah pembangunan seimbang antara negeri, pembangunan seimbang antara bandar dengan luar bandar, Ya. dan dilaksanakan dasar pembangunan nasional ini melalui rancangan Malaysia ke-6 dan rancangan Malaysia ke-7. Baik. Perkara kedua. Kita lihat perkara ketiga yang perlu murid kuasai. Objektif. Objektif yang ingin dicapai oleh dasar pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dengan memperkukuh kestabilan sosial. Baik. Bersatu padu, kestabilan sosial dan politik. Serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Bersatu padu, kestabilan sosial dan politik, pembangunan ekonomi berterusan. Baik. Itu fokusnya cikgu. Itu fokus untuk pada objektif. objektifnya. Baik. Dan perkara yang terakhir dalam pembentukan dasar pembangunan nasional adalah strategi. Ya. Ini strategi, 3 strategi. Bukan strategi serampan 3 mata ya. Oh, bukan. Okey, tidak ada lagi serampan 3 mata di sini. Baik. Cuma ada 3 strategi. Yang pertama strategi ekonomi, Ya. kedua strategi sosial, dan yang ketiga adalah strategi kemudahan fizikal dan alam sekitar. Apa yang ada dalam pelaksanaan strategi ekonomi? Penglibatan pihak swasta, itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui penanaman semula. Baik. Ketiga, bidang sains dan teknologi dan pemilikan saham bumi putra. Itu dalam strategi ekonomi. Ya. Bagi strategi yang kedua, strategi sosial adalah insentif dan kemudahan pendidikan, Baik. masyarakat, perdagangan dan perindustrian bumi putra,
dan pada akhirnya melahirkan masyarakat berdisiplin dan progresif. Baik. Dan yang terakhir, strategi yang ketiga, kemudahan fizikal dan alam sekitar. Ada dua perkara yang menjadi fokus utama, iaitu penyediaan dan penambahbaikan kemudahan asas. Dan yang kedua adalah pembangunan mapan tanpa mengabaikan alam sekitar. Baik. Okey, ada 4 perkara yang menjadi fokus kepada dasar pembangunan nasional. Itu adalah fokusnya. Adakah murid fokus atau tidak? So, ujianlah. Kita Itu uji, dia. ya? Jadi ujian untuk membenarkan mereka fokus ataupun tidak, cikgu. Betul, Azhar. Okey, jom kita nak masuk ke sesi ujian bersama dengan murid-murid di Google Meet. Namun juga mungkin anda di rumah juga boleh menjawab, cikgu. Boleh. Cuma kita tak dengar je. Cuma kita tak dengar je. Baik, silakan, cikgu. Ya. Okey, soalan yang pertama kita lihat. Soalannya ringkas. Okey, berikan tempoh masa pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Ya. Baik. Kita buka peluang kepada murid. Siapa yang nak menjawab? Saya nampak tadi rasanya Aiman belum jawab. Aiman boleh jawab, ya? Aiman, betul. Aiman okey. Aiman, silakan. Saya cikgu. Tempoh masa pelaksanaan dasar pembangunan nasional ialah 10 tahun bermula tahun 1991 sehingga tahun 2000. 10 tahun. 10 tahun. Tepat. Tepat, cikgu. Satu markah. Satu markah Sebab satu untuk soalan Aiman. saja dan satu jawapan, ya. Baik. Baik, kita nak teruskan, cikgu. cuba soalan yang kedua. Tahniah, Aiman. Baik, silakan. Kita nak terus untuk soalan yang kedua. Siapakah? 8 markah. 8 cikgu. markah. Ini esei lengkap. Baik. Jelaskan 3 strategi dasar pembangunan nasional. 8 markah. Okey, Ya. siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba? 8 markah. Daniel, Daniel. cikgu. Daniel tak nak menyerah kalah, cikgu. Daniel terus. Saya cuba, cikgu. Baik. Silakan. 3 strategi dasar pembangunan nasional ialah strategi ekonomi yang melibatkan pihak swasta dan penanaman semula. Seterusnya, strategi sosial seperti melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Tambahan lagi, strategi kemudahan fizikal dan alam sekitar sebagai contoh kemudahan asas dan pembangunan mapan tanpa abai alam sekitar. Baik. Kita lihat jawapan yang dicadangkan oleh Daniel. Daniel, baik, cikgu. Lengkap, ringkas, padat. Ya. Mencapai 8 markah atau tidak? Okey, kita saksikan. Baik. Yang pertama, Daniel sebut jawapan ekonomi, sosial dan kemudahan. Fizikal itu isi, dapat 3 markah. Baik. Seterusnya disebut pula melibatkan swasta, dapat 1 markah huraian. Okey, tambahan lagi pada masyarakat berdisiplin, tambah lagi 2. Ya. 5. Seterusnya kepada markah pendidikan 6. Kemudahan asas 7, pembangunan mapan tanpa mengabaikan alam sekitar 8. 8 markah. 8 markah. Betul. Untuk Daniel. Wah. Daniel dalam talian. Baik, Daniel dalam tadi. Bukan Daniel di Bukan sini. dari sudahnya. Baik, itu dia. Tahniah Daniel, kita ucapkan kepada Daniel. Cikgu, kita nak teruskan, cikgu, silakan. Dan kepada soalan yang terakhir kita cuba, ya. Kita lihat soalan ini, berapakah jawapannya, berapakah markahnya, cikgu, akan dibagi? Markah anggarannya dalam 4 cukup. 4 markah. Yes. Okey, Lebih dapat silakan. markah tambahan. Baik, Soalannya, apakah yang akan berlaku jika pembangunan negara dilakukan tanpa mengambil kira keperluan menjaga alam sekitar? Ini memerlukan murid berfikir. Baik. Okey, kita cuba. Siapa nak cuba bagi jawapan yang berfikir? Silakan, Zul Iman. Saya cuba jawab, cikgu. Sekiranya pembangunan negara dilakukan tanpa mengambil kira keperluan menjaga alam sekitar, akan berlakunya pelbagai jenis bencana alam sebagai contoh tanah runtuh dan banjir kilat. Hal ini disebabkan oleh penebangan hutan yang tidak terkawal. Ia akan menyebabkan aktiviti ekonomi penduduk merosot, kemudian membawa kepada pengurangan pendapatan. Kesannya, ekonomi negara akan merosot. Baik. Kita Habis, lihat. Zul Iman, habis? Selesai? Selesai, ya? Okey, selesai. Okey. Bagaimana, cikgu, jawapannya, cikgu? Kita lihat jawapan cadangan Zul Iman. Adakah sama seperti cadangan yang Cikgu? Yang pertama, bencana alam. 1 markah, ya. Kedua, tanah runtuh atau banjir kilat. Ya. Zul Iman bagi tanah runtuh 1. Yang ketiga, disebabkan penebangan hutan tidak terkawal. 3. Menjejaskan ekonomi penduduk. 4. Itu huraiannya. Pendapatan berkurang dan ekonomi negara merosot. So, Ya. 6 markah daripada jawapan Zul Iman yang diberikan berkenaan dengan soalan
kebat kita tadi. Baik, 6 markah cikgu. Tahniah kita ucapkan kepada Zul Iman. Itu dia. Kita dah dapat nampak dan lihat bagaimana murid-murid memahami apa yang disampaikan oleh cikgu, dan cikgu kita nak berhenti rehat seketika. Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Membina kemakmuran negara adalah topik yang sedang kita nak fokuskan untuk episod kita kali ini dalam mata pelajaran sejarah di Didik TV KPM ini, untuk Menengah Atas bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita tak sabar sebenarnya untuk terus fokus kepada apa yang kita nak bincangkan bersama cikgu kita hari ini, Cikgu Muhammad Daniel Ramli, Ketua Panitia Sejarah SMK Sungai Plek, Selangor, dan juga kita ada jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Cikgu, saya tak nak lengahkan masa lagi. Rakan-rakan saya semua dah bersedia untuk kita teruskan membina kemakmuran negara. Baik. Sejarah. Okey Azhar, kita teruskan kepada tajuk yang menjadi jantung hati kepada pengajaran pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Iaitu pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Ya. Merujuk kepada aspek sosial. Ini adalah perkara yang paling penting apabila kita belajar sesuatu tajuk sejarah. Baik. Apa hasil yang kita perolehi? Ya. Itulah pencapaian. Baik, kita lihat pada pencapaian yang pertama dari aspek sosial. Hidup miskin tengah wilayah didik angkut dagang. Okey. Apa benda tu Aiman? Itu cikgu, saya pun tiba-tiba timbul persoalan. Ni kita nak tanya kat Aiman ke cikgu? Aiman, silakan Aiman. Apakah itu hidup miskin tengah wilayah diangkut dagang? Ya cikgu. Boleh ulang balik? Okey Aiman, apa yang Aiman tahu tentang hidup miskin tengah wilayah didik angkut dagang? Formula. Formula. Bagus. Tepat jawapan Aiman. Formula. Ada markah ke cikgu? Satu markah. Satu markah. Sebab fokus. Okey, baik. Okay. Formula Silakan. apa? Okey, formula ini merujuk kepada pencapaian. Baik. Ada 7 perkataan kalau Azhar dapat perhatikan pada formula tersebut. Baik. Yang berada di atas meja di hadapan Azhar juga. Ya. Okey. Kenapa ada 7? Disebabkan ada 7 pencapaian dari aspek sosial. Okay, kita lihat yang pertama. Baik. Apa itu hidup? Baik. Peningkatan kualiti hidup. Oh, Itu adalah okey. ringkasan kepada formula yang Aiman sebut hidup. Baik. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menyebabkan kualiti hidup rakyat meningkat. Baik. Apa aspek peningkatan kualiti hidup? Tahap kesihatan rakyat. Ya. Dan aspek yang kedua adalah pendidikan, pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur seperti hospital dan klinik. Hal ini menyebabkan kualiti hidup yang menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Itu adalah formula hidup, pencapaian pertama. Baik. Kita lihat pencapaian yang kedua, Baik cikgu. miskin. Penurunan kadar kemiskinan. Itu merujuk kepada formula miskin. Baik. Yang pertama, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional telah membuka peluang pekerjaan. Zahar, itu nombor 1, paling penting. Dengan peluang pekerjaan, maka pendapatan isi rumah meningkat. Seterusnya, penyediaan kemudahan awam yang meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup masyarakat. Baik. Peluang pekerjaan ini juga yang paling penting mengurangkan kadar pengangguran dan kadar kemiskinan. Ya. Okey, kita lihat buktinya. Ini bukan omongan kosong. Baik. Ada bukti dasar ekonomi baru. Kalau kita lihat data pada tahun 1997, kadar kemiskinan rakyat negara kita adalah pada 43.9%. Baik. Menurun kepada tahun 1990 kepada 17.1% sahaja. Dan melalui pelaksanaan dasar pembangunan nasional pada tahun 2000, Ya. penghujung pelaksanaan dasar, kadar kemiskinan rakyat negara kita hanya pada 7.2%. Baik. Ini menunjukkan penurunan kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan. Itu miskin. Kita lihat Ya. ketiga, tengah. Baik. Kemunculan golongan pertengahan. Baik. Okay, yang pertama, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional meningkatkan penyertaan bumi putera dan bukan bumi putera dalam pekerjaan di bandar. Baik. Itu perkara pertama. Kedua, hal ini menyebabkan berlakunya kewujudan masyarakat baharu seperti golongan profesional, pemodal, teknikal,
pentadbiran dan pengurusan. Dan mereka-mereka ini dikenali sebagai golongan pertengahan dalam masyarakat pada masa itu. Paling penting, golongan pertengahan ini memberi sumbangan yang besar kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Itu tengah. Wilayah. Boleh Azhar kita teruskan kepada yang keempat? Silakan. Okey. Hidup miskin tengah wilayah. Ya, bagus. Azhar pun dah ingat. Dapat A+ SPM. Kalau ambil tahun ini. Baik, cikgu. Terlihat yang keempat, kemunculan bandar-bandar baharu seperti Felda Segitiga Jengka atau pada hari ini bermula 7 Julai 2011, Bandar Tun Razak di negeri Pahang. Okey, yang kedua, apa yang ada dalam wilayah tersebut yang disediakan kemudahannya pejabat pos, hospital, bank, institusi pendidikan, stadium mini, pusat perniagaan dan pejabat pentadbiran kerajaan. Kemudahan asas yang perlu bagi sesuatu wilayah untuk berkembang. Contohnya, kemudahan yang disediakan adalah Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Pahang, Kampus Jengka. Ada sampai hari ini. Semua ada dalam tu. Semua ada. Baik, kita lihat. Itu wilayah, cikgu? Itu wilayah. Sekarang kita pergi kepada didik. Kalau nak bagi formula tu santai, si didik jadi orang. Si didik angkut si dagang. Didik ya. Didik adalah pembangunan pendidikan. Selepas tahun 1990 ya, berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Antaranya adalah Universiti Teknologi Malaysia, UTM di Skudai, Johor ya. Yang kedua, muncul graduan bidang sains, bidang teknologi dan teknikal yang amat diperlukan dalam bidang perindustrian dan K-ekonomi. Dan yang terakhir adalah apa hasil daripada pendidikan tinggi tersebut? Memperbaik taraf hidup rakyat Malaysia. Baik, cikgu, maafkan kalau saya bertanya, cikgu. Boleh cikgu terangkan berkenaan dengan apa itu K-ekonomi, cikgu? Terima kasih Azhar. K-ekonomi. K adalah bahasa Inggeris ya, knowledge, ilmu pengetahuan. Ekonomi, kalau ekonomi maksudnya ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Baik, jadi saya ingatkan K-pop tadi. K juga bukan cikgu. Musim sekarang K-pop ya. Jadi bukan K-pop. Ini K-ekonomi. K-ekonomi, knowledge tadi. Knowledge based ekonomi. Okey, baik cikgu. Itu untuk didik, cikgu. Bagaimana dengan angkut, cikgu? Okey, angkut. Siapa nak angkut siapa? Si didik angkut si dagang. Okey, kita lihat angkut apa? Pengangkutan dan perhubungan. Okey. Apa yang Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional laksanakan adalah pelaburan telah dibuat oleh kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan untuk memenuhi keperluan perindustrian dan perdagangan. Jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, jalan kereta api, contoh ya, pelabuhan yang moden. Baik. Daripada sistem pengangkutan dan perhubungan, apa yang kita dapat, apa yang negara dapat, apa yang masyarakat dapat adalah integrasi. Antara mana? Antara semenanjung Malaysia di sebelah kita ya, Malaysia Barat dengan Sarawak dan Sabah. Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Baik. Apa contoh sistem pengangkutan dan perhubungan? Lebuh Raya Pantai Timur, ini mesti Azhar sentiasa lalui. Betul ya? Yang kedua, MRT laluan Sungai Buloh Kajang. Baik, itu contohnya, cikgu. Itu contoh. Cuma tadi saya perasan cikgu ada sebut satu kata kunci adalah berkenaan dengan integrasi. Boleh cikgu, saya nak tanya cikgu berkenaan dengan kenapa perlu adanya integrasi antara Semenanjung dengan Sabah atau Sarawak dan kepentingannya, cikgu? Okey, terima kasih Azhar. Kenapa perlu ada integrasi? Integrasi menjadi hasrat dalam Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Tapi apa itu integrasi? Integrasi adalah hubungan. Baik. Hubungan dua hala, hubungan simbiosis yang memberi kebaikan bagi kedua-dua pihak. Kalau kita lihat bagi konteks kita pada hari ini adalah hubungan dua hala antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Baik, okey, saya faham, cikgu. Terima kasih. Dan kita pergi kepada si dagang. Yang terakhir ya, boleh? Yang terakhir, cikgu. Yang terakhir pencapaian dalam aspek sosial. Baik. Masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra. Okey. Ini adalah hasil daripada Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Baik. Yang pertama, membentuk kelas Bumi Putra komersial dalam sektor korporat. Okey. Tokoh Bumi Putra dalam bidang perbankan. Pemodal saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan usahawan muda. Ramai tokoh ya. Antara tokoh-tokoh yang muncul pada ketika ini adalah Tan Sri Said Mokhtar Al-Buhari yang saya rasa dikenali oleh seluruh masyarakat di negara kita. Dan yang terakhir, apa pentingnya masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra? Memberi faedah kepada golongan miskin,
Kenapa? Disebabkan mereka mempunyai industri, mereka boleh membuka peluang pekerjaan dan mereka dapat menawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Okey. Itulah maksud hidup miskin tengah wilayah didik angkut dagang. Okey, so ianya adalah formula sebenarnya. Ala formula. Saya pun mencari sebenarnya daripada awal cikgu sebut tadi hidup miskin tengah wilayah didik angkut dagang ni macam apa nak disampaikan. Okey cikgu, kita nak teruskan cikgu. Boleh, kita uji. Lepas belajar, kita uji. Itu yang dinanti-nantikan cikgu ya. Itu yang dinantikan oleh murid dalam talian dan di luar sana juga. Baik. Mereka nak tahu setakat mana penguasaan mereka sebenarnya. Okey, Boleh Zai, kita teruskan. Ya cikgu. Baik, kita teruskan pada soalan yang pertama. Okey, soalan contoh yang pertama. Jeng jeng jeng. Jeng. Adakah formula tadi berfungsi atau tidak? Ya. Okey, kita lihat soalannya. Senaraikan pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional daripada aspek sosial. Okey, siapa Okey nak cikgu, jawab? sebelum kita bagi dia orang menjawab, Boleh. berapa markah cikgu nak bagi cikgu? Kita ada 7 formula. Okey. So 7 markah penuh Untuk soalan ini. untuk soalan ini. Okey baik. Siapa yang nak dapat 7 markah? Silakan. Maju Iman ya. Iman tak bagi can. Okey silakan Iman. Okey, saya cuba jawab ya. Okey. Menggunakan formula yang cikgu dah berikan iaitu hidup miskin tengah wilayah didik angkut dagang, pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional daripada aspek sosial ialah peningkatan kualiti hidup, penurunan kadar kemiskinan, Baik. kemunculan golongan pertengahan, perkembangan wilayah, pembangunan pendidikan, pengangkutan dan perhubungan serta masyarakat, perdagangan dan perindustrian bumi putra. Baik. Kedengarannya seperti ada 7 jawapan. Okey. Tepat atau tidak? Kita nak tengok cikgu. Okey, kita lihat jawapan. Jeng jeng Okey. jeng. Hidup miskin tengah wilayah Ya. didik angkut dagang. Dagang. Tepat. 7 markah. 7 markah cikgu. 7 markah. 7 markah untuk Tahniah. Iman. Tahniah Iman. Maksudnya dia Cik- fokus cikgu. Fokus dan cikgu rasa keempat-empat orang juga fokus. Ya. Okey, cuma Iman dapat jawab. Sebab dia laju tadi. Dia laju. Dengan 7 markah dia turun angkat tangan. Betul. Okey, Baik, kita uji bagi soalan yang kedua. Baik. Okey. Yang ini cikgu nak minta murid-murid dalam talian dan murid yang berada di luar sana boleh tulis cadangan jawapan Baik. pada bahan yang ada di rumah masing-masing, di kertas A4 ke atau di whiteboard. Ya. Supaya nanti ada murid yang akan cuba untuk ulaskan. Baik. Okey, kita bagi cadangan jawapan dan murid lain akan cuba ulaskan jawapan. Okey, kita Kalau ini untuk soalan ni berapa markah cikgu? Kalau soalan macam ni? yang ini kalau kira kita nak 4 markah aja. 4 markah. 4 markah aja. Okey, baik. Cuma kita lihat siapa yang boleh ulas dengan baik nanti. Baik. Okey. Silakan. Soalan silakan ya murid-murid. Dasar ekonomi baru tadi cikgu dan Ya. dasar pembangunan nasional telah menjadi meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Baik. Wah. Semua dah siap tulis lah cikgu. Baik. Okey, Azhar 4 semua dah tulis Ya semua dah tulis cikgu tapi berbezalah jawapannya. Ya, berbeza Pendidikan dan keperluan asas, tahap kesihatan, pertumbuhan ekonomi, apa ni? Atas sikit? Kesejahteraan rakyat. Okey. Betul atau tidak kita cuba seorang murid ulaskan. Baik. Adakah jawapan ini menepati dengan Siapa soalan? yang nak cuba ulas? Okey, silakan Hadif. Cuba juga. Berdasarkan jawapan daripada kawan saya, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional telah menggunakan hidup masyarakat. Dari segi pertumbuhan ekonomi, seterusnya peningkatan tahap kesihatan, berikutnya pendidikan barang, keperluan asas, dan akhir sekali kualiti hidup menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Baik. Okey, itu jawapan daripada Hadif cikgu. Saya Macam dengar mana? ada 4 perkara. Ya. Okey, yang akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Kita lihat cadangan jawapan. Ya. Okey, yang pertama pertumbuhan ekonomi ada. Yang kedua menyebabkan aspek peningkatan kesihatan rakyat ada. Baik. Ketiga aspek pendidikan. Murid-murid boleh tambah lagi pemilikan barang keperluan asas dan infrastruktur. Baik. Contoh dapat lagi markah hospital. Dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4 markah kepada Hadif. Jadi betul semua cikgu? Betul semua dan semua orang pun dapat satu lagi markah tambahan. Setiap orang dapat 1. Baik, itu dia 4 markah untuk Hadif dan setiap orang mendapat 1 markah kerana jawab tadi kot. Ya, kerana jawab dan semua jawapannya betul. Semua jawapan itu betul. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey, kita lihat satu lagi soalan dan cikgu nak minta cara yang sama setiap murid bagi satu cadangan jawapan.
Soalannya berbunyi, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat. Ini merujuk kepada formula miskin. Ulaskan. Okey, diminta murid-murid yang berada talian dan murid yang ada luar sana boleh cuba mencadangkan. Apa jawapan? Baik, siapa yang nak mencadangkan jawapan? Boleh tulis cikgu? Boleh tulis. Kalau di rumah tu mungkin kita tak nampak, tapi boleh semak dengan ibu-ibu ataupun ayah yang ada di rumah tu dan kita bandingkan di kaca TV ni, insya-Allah. Okey. Ada 4 jawapan berbeza juga cikgu. Kemudahan awam, masalah pengangguran kurang, pendapatan isi rumah dan peluang pekerjaan cikgu. Okey, ada 4 cadangan jawapan. Betul atau tidak, kita cuba jemput seorang murid untuk ulas. Okey. Baik. Siapa yang okey, Aiman. Laju Aiman cikgu. Sa tu angkat tangan, cuba cikgu. Banyak. Baik, silakan Aiman. Dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat dengan cara membuka peluang pekerjaan. Selain itu, menambah pendapatan isi rumah. Seterusnya, kemudahan awam dan akhir sekali mengurangkan masalah pengangguran dan kadar kemiskinan rakyat. Baik, cikgu. Lengkap ulasannya. Pekerjaan, isi rumah, kemudahan awam, pengangguran dan boleh meningkatkan taraf hidup kualiti. Berapa markah cikgu? 4 markah. 4 markah untuk Aiman. Dan tambah 1 ya. Satu untuk semua. 1 markah tambahan. Oh, yang lain dah jeli-jeli kan abang. Kita mau menjawab juga tadi. Okey, 1 markah cikgu kata tadi. Okey cikgu, kita nak teruskan cikgu. Kita teruskan kepada soalan bentuk terbuka. Baik. Okey, soalan ni lebih senang. Soalannya, senaraikan kemudahan perkhidmatan yang disediakan di wilayah baharu seperti Felda Segitiga Jengka. Baik. Okey, murid dalam talian ada yang nak cuba jawab? Siapa yang nak jawab? Berapa markah cikgu untuk soalan ni? Yang ini kemudahan kita 3 hingga 4 markah saja. Ini baik, 3 senarainya. hingga 4 markah. Hadif, saya nampak Hadif angkat tangan tadi. Silakan Hadif. Kemudahan perkhidmatan yang disediakan di wilayah baharu seperti Felda Segitiga Jengka ialah hospital, bank dan stadium. Okey, 3 ya. Baik. Okey, adakah menyamai? Jawab pos 1 markah, hospital 1 markah, bank 1 markah. Ini kesemua keseluruhan cadangan jawapan. Baik. Tapi ada pilih hospital, bank dan stadium. Dapat 3 markah. Okey, jadi betul cikgu. Semua betul. Semua betul. Dapat 3 markah. Dan yang selebihnya adalah markah tambahan. Kalau tulis ada tambah juga. Ada tambah. Okey. Lihat kepada pemberatan markah pada soalan ya. Baik cikgu. Okey, tahniah Hadif. Kita teruskan cikgu. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan terbuka juga. Baik. Jelaskan kepentingan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putra kepada negara. Baik. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa yang nak cuba jawab untuk soalan ini? Wah, silakan Daniel. Okey, Daniel. Saya cuba cikgu. Ya. Kepentingan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putra kepada negara ialah memberikan tawaran pekerjaan kepada golongan miskin. Hal ini dapat dilihat dalam industri yang dimiliki oleh tokoh seperti Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari yang merupakan pemilik kilang roti Gardenia. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup. Okey. Baik. Bagaimana cikgu dengan jawapan Daniel cikgu? Ya. Kedengarannya lengkap. Baik. Okay, kita lihat jawapan. Yang pertama adalah pekerjaan 1 markah, baik. Industri 2, markah contoh 3, meningkatkan pendapatan 4 dan kualiti hidup 5. Baik. Kalau 5 markah. 5 markah. 5 markah untuk Daniel. 5 markah untuk Daniel. Nampaknya semua berlumba-lumba mendapatkan markah yang paling tinggi. Dan cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita bagi ruang dan peluang kepada murid kita untuk berehat seketika. Kita jumpa selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Mendengar atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk hari ini kita nak fokus dan kita nak teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 5. Yang mana topik kita fokuskan pada hari ini adalah berkenaan dengan membina kemakmuran negara. Bersama dengan guru kita Cikgu Muhammad Daniel Ramli, Ketua Panitia Sejarah SMK Sungai Pelik Selangor, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Rakan-rakan saya di Google Meet, adakah semua dah bersedia? Ting 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 ting. Oh, semua dah bersedia cikgu. Jadi tak nak lengahkan masa lagi, saya serahkan kepada cikgu. Silakan. Baik, terima kasih. Kita sambung. Baik, cikgu. Tajuk yang terakhir kita pada hari ini adalah pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional dari aspek ekonomi. Baik. Okay, ada 3 perkara sahaja, iaitu formula ya. Baik. Biasa, kenderaan berteknologi baru. Boleh lihat di hadapan macam ni juga dekat depan saya ni ya? Kenderaan berteknologi baru cikgu Okay. Apa itu kenderaan, apa itu berteknologi, apa itu baru? Ya. Kita lihat. Yang pertama, kenderaan adalah kenderaan buatan Malaysia. Ini pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional dari aspek ekonomi yang pertama. Baik. Okay. Dipelopori oleh perusahaan automobil nasional Proton pada tahun 1983 dan perusahaan automobil kedua pada tahun 1993. Baik. Semua orang Malaysia kenal Proton dan Pro 2. Ini adalah hasil daripada dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Baik. Kedua adalah motosikal dan enjin nasional sendian berhad atau Modenas yang menghasilkan motosikal kecil 200 cc. Baik. Okay, dan yang terakhir adalah apa hasil daripada kenderaan buatan Malaysia. Perusahaan kereta dan motosikal nasional membuka peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat. Paling penting peluang pekerjaan, maka taraf hidup akan meningkat. Okay. Itu kenderaan. Apa itu berteknologi? Okey. Perindustrian berteknologi tinggi. Bermula pada tahun 1980-an, perkembangan industri berat bermula. Hal ini melibatkan penggunaan jentera moden yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal besar. Baik. HiCom atau The Heavy Industry Corporation of Malaysia Berhad ditubuhkan pada tahun 1980. Ya. Untuk mengawal selia perkembangan industri berat negara kita. Antara contoh perindustrian berteknologi tinggi di negara kita adalah industri membaiki kapal di Limbungan Pasir Gudang Johor, baik, industri besi dan keluli di Perai, Pulau Pinang dan Teluk Kalong, Terengganu, industri loji gas cecair di Bintulu, Sarawak, industri stesen jana kuasa di Raut, Pahang, dan kilang penapis petroleum di Kertih, Terengganu, Lutong, Sarawak dan Port Dickson Negeri Sembilan. Baik. Itu teknologi. Dan pencapaian yang ketiga, yang terakhir dari aspek ekonomi adalah kawasan perindustrian baharu daripada formula baharu. Kita dapat 3 kawasan perindustrian baharu yang muncul ekoran dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Okay, yang pertama, estet perindustrian. Apa itu estet perindustrian? Bandar terancang yang mengandungi kawasan perumahan, pusat perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Okay, apa itu taman teknologi perindustrian? Pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Contohnya Taman Teknologi Perindustrian Kulin, Kedah ya. Dan kawasan perindustrian baharu yang terakhir adalah zon perindustrian bebas. Apa itu zon perindustrian bebas? Kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai dan tarif. Contohnya di zon perindustrian bebas Pelabuhan Kelang. Baik. Itulah 3 pencapaian daripada aspek ekonomi, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Itu dia justifikasi daripada kenderaan berteknologi baru tadi cikgu Betul. Itulah formula yang terhasil daripada pencapaian tersebut. Baik. Jadi kita uji murid. Seperti biasa cikgu dah belajar, nak membenarkan apa yang kita belajar tu mestilah ada ujian. Baik, kita teruskan cikgu ujian kita. Kita lihat ujian yang pertama. Jelaskan pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional dari aspek ekonomi. Kalau murid boleh ingat formula, maka murid boleh ingat jawapan. Baik. Kita buka kepada murid yang berada dalam berapa markah cikgu? 3 markah. 3 markah. Silakan. Wah, Aiman cikgu. Silakan Aiman. Saya cuba cikgu. Berdasarkan formula, kenderaan berteknologi baharu, pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional dari aspek ekonomi ialah kenderaan buatan Malaysia
kemudian perindustrian dan seterusnya kawasan perindustrian baharu. Kenderaan berteknologi baharu. Baik. Kenderaan buatan Malaysia, perindustrian berteknologi baru dan kawasan perindustrian baharu. 3 markah untuk Aiman. 3 markah untuk Aiman. Tahniah Aiman. Kita nak teruskan cikgu untuk soalan yang seterusnya. Kita lihat soalan seterusnya. Baik. Ini soalan terbuka, ringkas. 3 syarikat nasional yang telah berjaya menghasilkan kenderaan buatan Malaysia. Siapa nak cuba? Jeng jeng jeng. Hadif cikgu. Laju Hadif ya soalan. Silakan Hadif. 3 syarikat nasional yang telah berjaya menghasilkan kenderaan buatan Malaysia ialah Proton, Perdua dan Moderna. 3 syarikat yang telah diberikan oleh Hadif. Jadi kita nak semak cikgu, adakah jawapan Hadif tadi betul ataupun tidak? Okey, Proton, Perdua, Modernas. Baik. Tepat, 3 markah. 3 markah. 3 markah. 3 markah untuk Hadif. Tahniah Hadif. Okey, tadi ada ya. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan Boleh, seterusnya. Silakan cikgu. Kawasan perindustrian baharu merupakan pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional dari aspek ekonomi. Jelaskan. Okey, kita buka soalan. Yang ini soalannya lebih dalam. Yep. Siapa yang angkat tangan? Daniel lah. Okey, Okey, Daniel. silakan Daniel. Kawasan perindustrian baharu merupakan pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional dari aspek ekonomi kerana terdapatnya estet perindustrian iaitu Bandar Terancang. Seterusnya, Taman Teknologi Perindustrian iaitu Pusat Penyelidikan. Kemudian, zon perindustrian bebas iaitu kawasan perdagangan yang diberi pelukasan cukai. Baik, Okey, kita lihat. 3 tadi diberikan 3 kan? oleh Daniel. Daniel tadi cikgu. Bagaimana cikgu jawapan Daniel? Kita lihat tepat atau tidak. Okey, yang pertama estet perindustrian 1 markah. Baik. Ada huraian Bandar Terancang, markah kedua. 2, Taman Teknologi Perindustrian isi kedua, markah yang ketiga. 3, Pusat Pendidikan adalah huraian, markah keempat. markah keempat. Isi ketiga, zon perindustrian bebas, markah yang kelima. Baik. Dan kawasan perdagangan adalah markah yang ke-6. 6 markah. Jawapan pendek, ringkas, padat. Tapi tepat. 6 markah Cikgu Daniel berikan kepada Daniel. Okey, baik cikgu. Nama sama Tahniah Daniel. Okey, kita ada soalan lagi ke cikgu? Ada yang terakhir. Okey. Kita lihat Baik. soalan. Seterusnya yang terakhir cikgu Ya, soalan yang terakhir. Soalan yang menjadi bualan murid pada hari ini. Ya. Soalan kebat. Baik. Soalan yang perlu berfikir. Okey, soalannya berbunyi. Jelaskan kepentingan memahami dasar kerajaan kepada pembangunan negara. Baik. Kata kuncinya kepentingan. Kita lihat siapa yang ingin cuba menjawab soalan yang menjadi penutup kepada bentuk soalan. Penting soalan ini. Baik, silakan. Siapa yang nak menjawab untuk soalan yang terakhir? Iman cikgu. Silakan Okey, Iman. Iman. Saya cuba cikgu. Kepentingan memahami dasar kerajaan kepada pembangunan negara ialah memudahkan pengurusan pentadbiran sesuatu industri, seterusnya melancarkan proses kerja kilang. Hal ini dapat dilihat daripada penghasilan produk yang bertepatan dengan kehendak pasaran. Kesannya, pendapatan negara akan meningkat dan membawa negara menjadi makmur. Baik. Ada 5 kata kunci yang berada dalam jawapan Iman. Ya. Itu yang saya dapat kesan daripada jawapan. Cuma adakah betul ataupun salah cikgu jawapan Iman tadi? Kita cuba lihat. Baik. Cadangan jawapan yang pertama adalah pengurusan pentadbiran. 1 markah. Yang kedua kilang. Ya. 1 markah. Yang ketiga produk bertepatan 3. Keempat pendapatan meningkat 4 dan negara makmur. Baik. 5. Jadi Iman dapat 5 markah daripada soalan kebat tersebut. 5 markah untuk soalan yang tadi Iman dah jawab. Tahniah kita ucapkan kepada keempat-empat murid-murid kita. Cikgu, sedar tak sedar tadi cikgu dah cakap adalah soalan yang terakhir menjadi penutup kepada soalan-soalan yang telah pun cikgu ajukan kepada murid-murid sebentar tadi. Mungkin sebagai rumusannya cikgu untuk membina kemakmuran negara bagi mata pelajaran sejarah ni cikgu. Silakan. Baik, daripada saya atau daripada murid juga Silakan cikgu. Okey, kita jemput daripada saya saja boleh cikgu? Murid, okey, murid pun kita cuba lihat. Ada murid nak bagi sedikit rumusan atau tidak? Daniel. Okey, sila Silakan. Daniel. Sebelum cikgu Daniel memberi rumusan, kita dengar daripada Ya. Daniel terlebih dahulu. Baik.
Apa yang saya dapati pada hari ini ialah latar belakang dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Matlamat pembentukan dasar ekonomi baru ialah berasaskan strategi dan isu sosio-ekonomi. Matlamat pembentukan dasar pembangunan nasional pula berasaskan objektif dan strategi. Saya juga pelajari pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional daripada aspek sosial dan ekonomi. Pencapaian daripada aspek sosial ialah berasaskan formula hidup, miskin, tengah, wilayah, didik, angkut, dagang. Manakala aspek ekonomi pula berasaskan formula kenderaan berteknologi baharu. Baik, itu dia. Apa yang diperolehi oleh Daniel dan cikgu berharap semua murid dalam talian dan murid berada di luar sana juga mendapat hasil yang sama. Okey, rumisan daripada cikgu sendiri. Okay, boleh Azhar? Silakan cikgu. Okey, yang pertama, apa yang kita dapat pelajari daripada PDP kita pada hari ini adalah kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi antara pelbagai kaum di Malaysia dan menyumbang kepada perpaduan kaum. Pelaksanaan DEB dan DPN bertujuan membantu rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita rakyat perlu bersyukur dengan kemakmuran yang dikecapi pada hari ini. Baik, itu dia. Cikgu, kita tadi dah tengok murid-murid kita berlumba-lumba menjawab untuk dapatkan markah. Bagaimana prestasi keseluruhan untuk keempat-empat murid kita yang bersama kita pada hari ini, cikgu? Daripada tahap lemah, sederhana, baik, cemerlanglah jawapannya. Okey. Prestasi murid pada hari ini adalah cemerlang. Untuk keempat-empat. Untuk murid-murid di rumah, bagaimana caranya mungkin mereka yang nak dapatkan bahan-bahan kita untuk mungkin nak lakukan di rumah? Bagaimana, cikgu? Okey, murid-murid boleh rujuk kepada portal Delima. Pelantar Delima, cikgu. Pelantar Delima. Oh, okey, baik. Seperti mana tertera di kita punya skrin, cikgu. Betul. pelantardelima.edu.my. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Daniel Ramli, Ketua Panitia Sejarah SMK Sungai Pelik Selangor, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, serta rakan-rakan saya, keempat rakan saya. Kita ada Daniel, kita ada Hadif, Aiman dan juga Iman kerana bersudi bersama dengan kita, termasuk anda yang berada di rumah. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Terus ingat sejarah, bumikan sejarah supaya tidak ada kesilapan lampau untuk kehidupan yang mendatang. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.